Okey, untuk soalan 23. Ni nampak tak soalan ni? Okey, soalan 23 Okey, sekarang ni kita ada y. Let y equals to x in bracket ln x all squared. Kemudian kita ada syarat tambahan x more than 0. Biasanya yang kedua ni, ini untuk melengkapkan penulisan. Okay, penulisan equation ni. Kalau tak ada, maka cara penulisan ni salah. Okay. X more than 0 sebab yang ni. Dalam ln mana boleh lebih kecil daripada kosong. Okay. Kemudian kita tengok variable yang ada dalam kita punya equation ni, cuma ada dua je. X dan Y. Jadi kalau kita nak cari dy dx, tak perlu gunakan chain rule. Jadi kita akan differentiate. Kita akan differentiate terus. Okey, kita tengok yang pertama. So kita akan ambil y equals to x in bracket ln x all squared. Okey, untuk yang pertama ni kita tengok, kalau kita jumpa ln, x kuasa 2. Kalau macam ni, 2 ni kita boleh turunkan. Tapi kalau kita jumpa all in bracket ln x all squared, yang ni kita jangan turunkan sama macam di atas. Tak boleh. Dia kita boleh turun kalau kuasa tu untuk x saja. Kalau untuk x, maka kita boleh ubah penulisan kepada 2 ln x. Tapi kalau semua kurungan kuasa 2, maka 2 ni tak boleh turun ke depan. So ingat. Okey, kemudian kalau kita nak differentiate ni, kita tengok sini, ni seolah-olah macam kita ada dua fungsi ni dipisahkan dengan darab. Jadi kalau kita nak differentiate, mesti guna product rule. Okey. Jadi gunalah product rule, sama ada gunakan UV ataupun gunakan table macam ni. Okey. Jadi kita akan differentiate. Untuk yang ini kita tak boleh differentiate terus ni, kena turunkan kuasa, gunakan power rule. Ni mesti gunakan power rule. Okey, kita gunakan power rule. Maksudnya turunkan kuasa yang baru kurang 1. Jadi 3 step. Power rule ni dia mesti ada 3 step. 3 step. Step yang terakhir, differentiate in bracket. Dapat 1 per x. Okey, kemudian 1 per x ni jangan darabkan dengan x sebab dia ni ada di luar. Okey, kemudian kita akan cross multiply bermula daripada sebelah kanan. Okey. Jadi kita akan dapat dy over dx equals to, kita akan ambil ln x all squared. Kemudian produk ni maksudnya tambah kan. Kalau quotient tolak. So tambah dengan darab silang yang ni pula. So kita akan dapat x, katakan saya tulis dulu, x darab dengan 2 per x ln x. Ini yang salah. Kemudian kita boleh tulis lagi ln x. Ingat kuasa 2 ni tak boleh turun. Tambah dengan 2 ln x. Okey, macam tu. Okey, kemudian sama ada nak biarkan yang macam ni ataupun boleh juga kita factorize ln x. Boleh. Kalau kita katakan saya nak guna macam ni lah. Saya factorize ln x. Yang ni terpulang lah nak guna cara ni ataupun nak buat cara lain. Okey, macam tu Okey, kemudian masa kita nak show ni, kita nampak ada second derivative. Maka kita kena teruskan lagi. Kita akan dapatkan second derivative. Sama juga, kita tak boleh differentiate terus. Kalau tengok kat sini, ini maksud dia sama macam tadi ni. Dipisahkan dengan darab. Jadi nak differentiate boleh, tapi mesti guna product rule. Buat lagi product rule yang kedua. Ln x, satu lagi ln x tambah 2. Ini 1 per x, ini pun 1 per x. Differentiate 2 dapat kosong. Jadi cross multiply. Okey, sama juga. Jadi kita akan ambil 1 over x multiply by ln x plus 2. Kemudian plus, kita guna plus sebab product rule. Darab sini pula 1 over x ln x. Seloknya 1 per x ni letak depan. Jangan letak sebelah ni, nanti kita ingat kita macam boleh cancel pula 1 per x dengan x. Seloknya letak di depan. Okey. Ini kalau kita nak permudahkanlah.
Okey, ataupun nak darab pun boleh. Darab. Okey, kemudian kita nak show. Ni soalan dia, show that x squared multiply by second derivative minus x dy dx plus y. Adakah betul sama dengan 2x? Jadi kalau kita nak show, kita kena start daripada kiri atau kanan. Dia tak boleh bergerak dua-dua serentak. Okey, jadi katakan saya start daripada left hand side. Okey, left hand side. Kita kena start sebelah je. Jangan gerak dua-dua, kiri kanan. Okey. Paling mudah start daripada left hand side. Okey, x squared. Kita gantikan second derivative yang kita ada tadi. Yang ni. Ni 1 per x ln x. Tambah, ini saya darab ni. 2 over x plus 1 over x ln x. Okey. Boleh? So yang ni tadi saya ambil daripada atas ni, tapi saya dah expand lah. Supaya senang sikit kita nak darab. And then subtract 2x. Tengok balik dy dx. Kita ambil balik dy dx kita adalah sama ada kita nak ambil yang ni ataupun ambil daripada atas. Selalunya ambil daripada atas lah. Okey, kalau kita ambil daripada atas, ln x all squared plus 2 ln x. Kita ambil daripada atas. Yang ni. Okey, kemudian ada lagi plus y. Okey, y pun kita kena ganti juga. Y. Tengok balik y daripada soalan tadi. Y itu adalah x ln x all squared. Okey, jadi kita cuba kembangkan. Target kita mesti dapat 2x. Jadi kalau saya darabkan ni dapat x ln x plus 2x. Ni kalau saya darab, kita boleh cancel kan. So plus x ln x. Kemudian yang ni pun sama, negatif x. Ini pun saya expand ni. So hati-hati dengan campur tolak. Kemudian plus x ln x all squared. Okey, kita tengok ada tak yang kita boleh cancel. X ln x. Yang ini sebenarnya dah kira 2 ni. So yang ni saya boleh cancel ni. Ni dah kira 2. 2x ln x. Kita boleh tolakkan dengan sini. So habis. Okey, kemudian kita tengok yang satu lagi. Yang ni sebenarnya ni kita boleh cancelkan dengan yang ni. Sebab bentuk dia sama, dia ada tolak, dia ada tambah. So habis. Jadi tinggallah kita nampak yang tinggal adalah 2x. Okey. Maka kita berjaya tunjukkan sama dengan 2x. Okey, ini 6 markah. Okey. Ini cara kita nak show. Dia ingat bila kita nak show, ni saya padam sekali. Jadi untuk show, kaedah dia macam ni. Sama ada kita start daripada left hand side, proses mesti dapat kanan. Biasa kita akan buat yang pertama ni lah. Ataupun kalau tak boleh, kena ambil daripada sebelah kanan. Proses, dapat tak kiri. Dia jangan buat kiri kanan tu serentak. Kalau nak show, inilah cara dia. Kena buat pilihan. Biasa kita akan pilih yang pertama lah. Kita mula daripada kiri, proses, sehingga kita berjaya buktikan ini sama dengan right hand side. Okay. Selesai untuk soalan nombor 6. Sikit cara nak cari domain. Cari domain tanpa lukis graf. Sebab kalau nak lukis graf ni payah juga ni. Okay. Jadi kalau nak cari domain, kita tengok nota dulu. Panduan untuk cari domain. Okay, untuk cari domain secara algebraic method, kita tengok bentuk soalan tu. Bentuk graf. Kalau katakan graf tu y sama dengan, katakan saya ambil square root of x plus 1 lah contoh. Okey. Maka untuk dapatkan domain, kita guna syarat dalam square root ni boleh tak dia jadi negatif? Dalam square ini boleh tak dia jadi negatif? Hello, square root of negatif tu boleh?
Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh kan? Okey, maka saya gunakan syarat tu. Saya gunakan syarat dalam square root tu kita gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, nah daripada sini kita nampak okey, domain tu adalah besar daripada -1. Yang penting dia punya syarat ni. Ni. Kita ambil je dalam square root tu kita buat lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, maka domain kita yang ni lah. -1 ni kalau nak tulis kita boleh tulis macam ni. -1 termasuk -1 sampailah infinity. Okey, jadi tak payah lukis. Kita tengok bentuk graf je. Sama juga untuk case, katakan saya ada y equals to ln x plus 1. Kalau ln pun sama. Dia tak boleh ada dalam tu negatif. Jadi kita boleh gunakan syarat yang sama juga. Sebab dalam ln ni tak boleh negatif. So jawapan dia akan sama juga. So domain dia -1 sampai infinity. Kalau kita jumpa soalan dalam bentuk fraction, katakan dalam bentuk fraction 5 over x plus 1, contoh. Maka kalau kita nak kira domain, okey, boleh tak di bawah ni sama dengan kosong? Boleh ke tak boleh? Boleh. 5/0 boleh? Tak boleh. Tak boleh lah pula. Okey, maknanya kita guna syarat tu. Maksud dia, yang di bawah tu tak boleh sama dengan kosong, not equals to 0. Mana ini syarat domain. Maka kalau kita permudahkan ni, dia akan sama dengan not equals to -1. Jadi jawapan untuk domain tu adalah negatif infinity sampai -1, kemudian -1 sampai infinity. Maksud dia, terus kita tak payah lukis. Kita dah tahu, rupanya jawapan dia domain adalah semua nilai kecuali -1. Okey. Maknanya kita akan gunakan syarat di bawah ni. Kalau fraction ikut syarat bawah. Yang atas ni tak kisah. Okey, itu antara yang menarik lah. Boleh. Jadi kita sambung balik untuk soalan ni. Kalau kita tengok balik soalan tadi. Okey, diberi function dalam bentuk square root. Determine the domain. Okey. Tapi domain untuk dy dx. Maksud dia kita kena cari dulu dy dx. Y equals to square root. Okey, ini soalan asal dia. Bila kita nak differentiate, seeloknya kita mesti tukar dalam bentuk indeks. Itu step yang pertama. Step yang pertama. 1/2. Lepas tu barulah kita cari dy dx. Dy dx. Ini kita boleh gunakan power rule. Sama juga kita akan gunakan power rule. Bila kita gunakan power rule, ingat dia mesti ada 3 step. 3 step. Jadi kita akan turunkan kuasa, tu step pertama. Step yang kedua, kuasa baru kurang 1. So setengah tolak 1. Nanti setengah. Kemudian differentiate in bracket. Tu step yang ketiga. Ni 1, 2, 3. 4x plus 5. Okey, boleh? Boleh. So macam itulah. Jadi kalau kita permudahkan, ni saya tulis balik ni, saya tulis balik. Ni biasanya saya turunkan ke bawah ni. So 4x plus 5 over 2 square root of. Okey, daripada sini baru kita tentukan domain. Okey, domain. Okey, domain nak lukis graf memang tak boleh ni. Susah ni. Kalau setakat square root boleh tahan lagi. Tapi dia ada bentuk fraction. Okey, jadi tak payah lukis graf. Kita gunakan panduan yang tadi, yang sebagai nota ada 3 tadi kan. Okey, sekarang ni syarat yang pertama, boleh tak di bawah ni sama dengan kosong? Boleh tak? Yang tadi. Syarat tadi. Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh kan? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau square root, apa syarat dia? Square root? Tak boleh negatif. Yeah, maksud dia kita akan gunakan syarat more than 0. Sepatutnya more than or equal to 0 kalau square root di atas.
Tapi bila square root di bawah, hilangkan sama dengan. Okey, maknanya kita gabungkan dua syarat. Tak boleh sama dengan kosong dan greater than 0. Maksudnya domain kita berada kat sini lah. Okey, jadi ingat balik masa kita belajar inequalities, bagaimana nak dapatkan bentuk ini jawapan ni. Okey. Ini boleh faktor tak ni? Cuba guna kalkulator. Cuba guna kalkulator, boleh faktor tak? Okey, berapa? Kalau kita faktorkan nilai X dia 1/2. 1/2 lagi Negatif 3. 3. Okey, maknanya kalau saya nak buat kurungan 2X tolak 1 X tambah 3. Okey. Kemudian ingat bila kita nak solve yang ni inequalities, dia tak boleh lah nilai besar. Dia mesti bergantung kepada graf. Okey, negatif 3 dengan setengah. Kita ambil graf senyum. So ingat, kalau bersambung itu untuk kawasan negatif. Kalau terputus, ni kalau lupa ni tengok balik nota yang lepas ni. Okey, sekarang kita pilih kawasan positif. Kita pilih kawasan yang positif. Maka bila kawasan positif, maka kita punya domain kita adalah kurang daripada negatif 3. So jawapan dia X kurang daripada negatif 3 union by X more than 1/2. Okay? Jadi itulah jawapan domain. Jadi tak payahlah kita lukis graf. Okey, boleh faham? Okey tak ni? Boleh. Ya. Ya. Kenapa domain tu saya ambil dua yang kuadratik tu je? Sebab domain ni kalau katakan kita tutup yang ni kan. Ni tutup yang ni tutup. Bila saya tutup yang ni, maka kita punya function kita adalah 4x tambah 5. 4x tambah 5 ni kan graf garis lurus. Bila garis lurus, maksud dia domain dia semua nilai lah. Betul tak? Betul tak? Domain dia semua nilai. Okey. Jadi itu yang maknanya domain ni kalau untuk keseluruhan, yang di atas ni kita tak payah tengok. Sebab atas ni dia adalah all real number boleh. Semua nombor boleh masuk kat sini. Jadi domain ni dia dia berdasarkan di bawah. Itu yang saya bagi nota tadi 1 2 3. Kalau bentuk fraction kita akan tengok di bawah. Kalau bentuk di atas, kalau ada square root, gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong. Okey? Sebab domain ni dia bergantung kepada bawah ni. Kalau fraction. Kalau atas, semua nombor boleh. So kita boleh abaikan. Kita guna rule yang first dengan yang ketiga kan? Ya. Jadi lebih besar. greater je. Ya, betul. Kalau katakan square root tu di atas, kita akan gunakan syarat awal lebih besar dan sama dengan kosong. Ini sebenarnya kalau nak ikutkan, kita gunakan syarat domain pertama lebih besar dan sama dengan kosong. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat kedua, bila per dia kena guna syarat not equals to 0. Jadi gabungan tu nanti dia akan jadi ni. Jadi Okey. Ada lagi soalan lain? Okey, ini untuk soalan yang pertama, cari domain. Soalan yang pertama cari domain. Okey, kemudian soalan yang kedua, and find the respective intervals. Kalau dy dx tu lebih besar daripada kosong. Okey, jadi kalau kita teruskan soalan berikutnya, dy dx lebih besar daripada kosong. Okey, sebenarnya dia sambung cerita daripada sini sebenarnya. Okey, dy dx. Okey, kita akan ambil 4x plus 5. Ni saya ambil daripada asal tu. dy dx 2 square root of 2x squared plus 5x minus 3. Okey, saya akan buat dy dx tu greater than 0. Okey. Jadi ini kita ingat balik topik yang awal tu. Kalau kita ada banyak ni, step yang pertama mesti dapatkan semua sempadan yang ada.
Kalau berdasarkan di atas ni, apa semadan dia? Kalau berdasarkan yang atas ni, apa semadan dia? Negatif 5/4. Negatif 5/4. Settle. Maknanya, bila kita nak selesaikan inequalities ni, step yang pertama mesti dapatkan sempadan. Refer pada atas. Kemudian kita refer pada bawah pula. Apa sempadan yang kita akan dapat? Kalau refer pada bawah ni. Boleh tak kita guna yang tadi? Yang tadi. Ini. Boleh tak? Kalau yang boleh kan? Sebab kalau bawah ni sama kosong, dapatlah 2 nilai lagi. 1/2, kemudian negatif 3. Okey. Kemudian, okey, daripada sini, ingat bila inequalities, dia tak boleh dapatkan jawapan terus daripada sini. Dia mesti melalui proses. Kalau kuadratik boleh guna graf. Macam tadi. Kalau kuadratik saja boleh guna graf untuk tentukan jawapan. Tapi kalau banyak sangat ni, ada fraction, ada square root, kita mesti buat table. Buat table, kita ada 3 nilai X. Negatif 5/4. Maksud dia yang ni adalah negatif 3 kan? Negatif 3, betul tak? Negatif 5/4 dan setengah. Betul. Right? Kemudian saya ambil yang di atas, dia punya faktor dia 4x plus 5. Untuk di bawah ni nak ambil semua pun boleh. 2x squared plus 5x minus 3. Okey. Kemudian kita pilih satu nombor. Pilihlah satu nombor. Yang ini mungkin negatif 4. Ini kalau negatif 1, negatif 2. Pilih satu nombor supaya kita senang nak ganti. Yes. Ambil nombor ni, kalau kita ganti dekat sini, berapa nilai dia? Positif ke negatif? Ni positif ke negatif? Sudah. Negatif. Ya, negatif. Ambil negatif 2 ni masuk dekat sini. Negatif 8 tambah 5. Negatif juga kan? Negatif. Ganti kosong. Positif lah. Positif. Ganti 1. Positif. Yes. Okey, jadi sekarang ni, kalau negatif 4. Okey, kalau negatif 4, cuba ganti dalam ni saja. Berapa nilai tu? Positif ke negatif? Positif. Positif kan? Okey, settle. Kalau ganti negatif 2, kalau negatif 2 ni 8 kan? So 8 tolak 10 dah negatif. Tolak 3 lagi, negatif lagi. Kalau square root of negatif ada jawapan tak? Square root of negatif ada jawapan? Make error. Make error. So yang ni tak ada lah ni. Yang ni tak ada. Kalau ganti kosong, sama juga square root of negatif. Maknanya tak boleh nilaikan lah. Sebab negatif. Walaupun negatif, jangan tulis negatif. Sebab kita ada square root. Mana boleh square root negatif? So ini pun tak boleh. Kalau ganti 1, positif ke negatif? Ganti 1, positif. Okey. Jadi hasil dia negatif sini. Ini positif. Yang ni tak boleh lah sebab di bawah ni tak wujud. Okey, kita tak boleh andaikan dia positif. Okey, jadi sekarang ni kita nak kawasan lebih besar. Lebih besar tu maksudnya kawasan dia positif lah. So ambil kawasan positif, maka jawapan dia adalah X more than 1/2. Tetapi soalan dia nak bentuk interval. So buatlah setengah sampailah infinity. Okey. Kemudian dia ada soalan seterusnya, dy dx less than 0. Jadi kita tak payah buat lagi. Sebab dia gunakan table yang sama. Cuma beza dia dapatkan kawasan negatif.
So kalau dari segi inequalities less than negative 3. Tapi soalan nak interval. So gunakan negative infinity sampai negative 3. Open interval. Okay, itu dia punya markah dia 6 je. Jadi kita tak payah kita teruskan lagi. Sebab dy sama ada lebih besar ataupun lebih kecil, dia gunakan table yang sama. Okey, boleh. Ya. Lebih kecil daripada negatif 3 tu bukan negatif 3 dulu baru negatif infinity. Sebab dia punya kawasan dia bermula daripada negatif 3 dan ke kiri. 3 dan ke kiri. Maksud dia akan jumpa negatif infinity dulu. Kalau saya buat sebelah kanan, itu dah positif infinity. Ni dah positif infinity. Okey? Okey lagi. Okay, sir. Okey, settle Okey, kita tengok ya, diberi y. Maksudnya kalau kita nak differentiate, kita tengok kita punya variable kita ada berapa. Kalau ada 2, maka tak payah guna chain rule. Kita akan differentiate terus. Macam ni kita akan differentiate terus. Kemudian soalan seterusnya, show that. Ingat, bila kita nak show, kita kena buat pilihan. Sama ada nak gunakan daripada kiri atau gunakan daripada kanan. Biasanya kita akan pilih yang pertama lah. Sebab yang pertama ni yang kompleks sangat kan. Okay, jadi bila kita nak show, kita perlukan first derivative dengan second derivative. Maksudnya kita akan differentiate 2 kali. Okay. So ingat, kalau kita nak differentiate y equals to sin x squared plus 1, dia sama macam ln. Kita akan differentiate yang pertama dulu. Differentiate sin. Kena ingatlah, differentiate sin mesti dapat cos. Kemudian kita akan teruskan. Kita akan differentiate terus. Dia tak payah guna product rule. Differentiate terus. Lepas sin, differentiate dalam kurungan pula. Kita akan dapat 2x. Untuk yang kat sini sama macam tadi, jangan letak 2x ni kat belakang. Letak di depan sebab dia tak boleh darab dalam ni. Jadi selonnya letak macam ni. 2x kat depan, cos tu di belakang. Okey, kemudian bila kita nak dapatkan second derivative yang ni. So ingat, dalam soalan kita tak dinyatakan guna kaedah apa, product rule ke quotient rule. Jadi kita kena hati-hatilah. Yang ni adalah fungsi yang pertama, ini adalah fungsi yang kedua. Antara pertama dan yang kedua tu dipisahkan dengan darab. Jadi mesti guna product rule. Okey. Gunalah product rule, sama ada nak guna let u, let v ataupun guna table pun boleh. Okey, kalau macam saya suka guna table. Bila guna table tak terikat dengan formula. Okey, kita akan ambil yang pertama, kita ambil yang kedua. Second row ni differentiate daripada atas. Untuk differentiate cos, kita akan differentiate cos. Differentiate cos, ingat. Differentiate cos mesti dapat negative. Negative sign. Okey. Kemudian step yang berikutnya differentiate in bracket. Sama macam tadi lah. Dah differentiate cos, lepas tu differentiate in bracket. Dapatlah 2x. Okay, asalnya 2x ni di belakang, tapi saya pindahkan ke depan. Okey, gunakan product rule. Okay, darab silang dapat ni. Kemudian bila produk mesti tambah darab silang yang ni. Okey. So dapatlah. Ini tak boleh lagi ni. Ini kita cuma cari first derivative dengan second derivative. Okey, kemudian ingat bila kita nak show, katakan saya pilih yang pertama lah. Saya start daripada left hand side. Okey. Bila kita tulis left hand side, jangan terus samakan dengan kosong. Jangan terus sama dengan kosong. Itu maksudnya kamu buat kiri kanan tu serentak. Bila show, kena pilih satu. Macam ni saya pilih, mesti start daripada kiri. Okey, kita gantilah. Ini kita punya yang sebelah kiri ni daripada soalan. So gantikan x ni kekal. Second derivative. Tulis apa yang kita dapat tadi. Second derivative. Okey, dapat yang ni. Second derivative. Kemudian tolak first derivative. First derivative ambil yang tadi yang atas. Yang ni. Sama ada nak gunakan ni ataupun nak gunakan ni. Okey. Ni first derivative. Kemudian tambah dengan, asalnya tambah 4x kuasa 3. Yang y pun kita kena ganti juga.
Y ni kena ganti juga. Y ni daripada soalan. Soalan bagi tahu Y ni adalah sin x squared plus 1. Tengok balik soalan. Y ni sama dengan ni. Okey, Y ni dia sama dengan sin x squared plus 1. Okey. Nanti bila kita proses, kita expand macam ni lah. Saya expand, dapat tolak 4i cos 3. Kemudian yang ni saya tulis balik. Dan kita nampak ada yang kita boleh cancel. Macam ni lah. Ni sama dengan ni, dipisahkan dengan tolak, maka kosong. Yang ini pun sama juga. Ni tolak, kemudian yang ni tambah, kosong. Okay. Jadi kita dah berjaya tunjukkan dapat sebelah kanan. Itu cara kita nak show. Kita start daripada kiri, proses, pastikan mesti dapat kanan, kosong. Okey, macam mana? Okey. Okey. Boleh. Boleh. Kita tengok sikit yang soalan B ni. Okey, soalan B. Untuk soalan B ni, find the gradient. So ingat, gradient ni dia merujuk kepada dy dx. Jumpa je perkataan gradient, itu adalah dy dx. Okey. Jadi kalau soalan kata find the gradient at point 0, 0. Okey, maksudnya kita akan dapatkan dy dx. Okey, kalau yang ni tak payah jadikan y sebagai tajuk, kita differentiate terus. So ingat, yang ni tak boleh differentiate dapat 1 kemudian differentiate exponent, tak boleh. Mesti melalui product rule. Product rule. Okey, jadi ni guna product rule. Masalahnya yang ni okeylah ni. Tapi kalau nak differentiate yang ni pula, differentiate exponent, kita differentiate kuasa. Differentiate kuasa pula, dia bukannya mudah. Kalau katakan 3x dapat 3. Mudah, tapi yang ni mesti melalui product rule lagi. Sebab kita differentiate xy. Maksud dia nak jawab yang ni mesti melalui table ni. Baru kita dapat dy dx untuk yang ni. Okey, itu bentuk soalan exam. Kadang-kadang kita dah buat product rule. Dalam yang kita nak buat tu masih ada lagi product rule. Jadi kita kena buat juga. Okey. Sebenarnya ini dia ke sini. Kemudian baru kita gunakan product rule. Dapatlah yang semua ni. Kemudian, okey, ini tadi saya differentiate sebelah kiri. Differentiate sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kanan tak payah guna product rule. Sebab kuasa kita adalah nombor dengan x. Bila nombor dengan x, kita boleh differentiate terus. Dapat 2. Nak differentiate exponent, differentiate kuasa. Lepas itu salin soalan. Sama juga ni. Exponent lagi, maksudnya differentiate kuasa. Tapi kita differentiate respect to x. Mana ada x kat sini? Maka mesti ada tambahan. Differentiate 3y dapat 3. Dan ada dy dx sebagai tambahan. Ini maksudnya differentiate kuasa. Ini yang saya buat ni, ini differentiate kuasa. Differentiate kuasa. Itu darab eksponen. Ini kuasa dia. Okey, darab eksponen. Lepas tu, okey, kita tengok soalan. Soalan tadi dia tak bagi tahu pun find dy dx. Dia cuma gunakan ayat find the gradient. Maksud dia kita tak payah jadikan dy dx ni sebagai tajuk untuk kat sini. Sebab soalan tak minta pun. Bila tak minta, kita terus ganti je nilai pada titik ni. Maksud dia yang ni adalah x kosong, yang ni y kosong. Terus kita ganti. Kita punya target nak dapatkan dy dx. So gantilah. Ni dapat kosong, i kuasa kosong. Yang ni keseluruhan ni kosong lah sebab ni kosong. Kosong. Yang ni i kuasa kosong, kosong. Ni. Yang ni i kuasa kosong. I kuasa kosong bukannya kosong. Dia nilai dia 1. Okey. Jadi kita gantikan ni 1. Sebelah kanan ni 2 tolak 3. Yang ni pun 1. Jadi kita akan dapat dy dx sama dengan 1/3. Ini kita punya kaedah. Soalan bukan tanya find dy dx. Soalan tanya find gradient. Bila find gradient, jawapan akhir tutupkan dengan ni. Gradient equals to 1/3. Okey, itu untuk soalan 35B 6 markah ni. Jadi dia panjang sikit. Okey, boleh? So dekat sini nanti dalam exam kamu tengok soalan. Soalan tu ada tak dinyatakan find dy dx? Kalau tak ada, dia terus kepada evaluate. Kita cari nilai dia. Bila cari nilai,
terus kita ganti je titik ni. So kita dah jimat masa. Kalau tidak nanti nak proses di wadiah ni panjang ni. Jadi kita buang masa. Jadi hati-hati dengan soalan supaya kita jangan membazir masa. Soalan tak minta tapi kita buat. Jawapan dia sama. Cuma masa lah, masa. Okey?